Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, surat 54. As-sifatu as-salisata asyara min sifatihi ta'ala al-kalam. As-sifatu bermula sifat, as-salisata asyara yang ke-13, baca dengan bina. Min sifatihi daripada sifat-sifatnya Allah Ta'ala al-kalamu ialah sifat kalam. Jadi sifat yang ke-13 daripada sifat-sifat Allah Ta'ala ialah kalam, ialah sifat kalam. Itu. Ataupun diterjemah dengan apa kata lah. Wahya dan iaitu al-kalam. Wahya dan iaitu al-kalam tu. Sifatun ialah satu sifat. Sifatun ialah satu sifat. Qadimatun yang qadimah. Qadimatun yang qadimah. Qaimatun yang berdirilah ia sifatun. Qaimatun yang berdirilah ia sifatun. Bizatihi ta'ala, dengan zat Allah Ta'ala. Jadi sifat kalam ni ialah sifat yang qadimah, yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Dan sifat kalam ni ialah sifat yang wujudiah, sifat yang ada, sifat yang bahasa ada. Laisat tidaklah ia Quran tu. Laisat tidaklah ia Quran tu. Quran ke mana? Laisat tidaklah ia sifatun. Laisat tidaklah ia sifatun biharfin, dengan haraf, wala sautin, dan dengan suara, wala sautin, dan tidak dengan suara. Jadi sifat kalam Allah Ta'ala tu tidak dengan haraf, tidak dengan suara. Munazzahatun, lagi pula maha suci ia. Munazzah lagi pula maha suci ia. Tak kena. Munazzahatun, sucilah, ialah sucilah ia sifatun. Munazzahatun, ialah suci ia sifatun. Anit taqaddumi, daripada dahulu. Wa ta'akhuri, dan kemudian. Dahulu dan kemudian lagu tu. Wal i'rabi, i'rab. Wal bina'i, dan bina. Bi khilafi kalamil hawadisi, bersalahan kalam hawadis, kalam makhluk. Kalam makhluk ni berhuruf, bersuara, ada mula, ada kemudian, ada i'rab, ada bina. Itu kalam makhluk. Adapun kalam Allah Ta'ala, sifat kalam Allah Ta'ala tidak dengan huruf, tidak dengan suara, tidak ada dahulu, tidak ada kemudian, tidak ada i'rab, tidak ada bina. Itu dah. Walaisal muradu, dan tidaklah yang dikehendaki.
walaisal muradu, dan tidaklah dikendaki bikalamihi, dengan sifat kalamnya Allah Ta'ala tu. Walaisal muradu bikalamihi, dan tidaklah yang dikendaki dengan sifat kalamnya Allah Ta'ala tu. Sifat kalam mana? Al-wajibi, yang wajib, ia kalam, lahu, baginya Allah Ta'ala, al-alfaza asy-syarifata, ialah lafaz-lafaz yang mulia. Al-alfaza asy-syarifata, ialah lafaz-lafaz yang mulia. Al-munazzalata, yang diturun akan dia, akan al-alfaza asy-syarifata. Al-munazzalata, yang diturun akan dia, akan al-alfaza asy-syarifata, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran. Bukan dikendaki dengan kalam Allah Ta'ala tu Quran. Betul, Quran tu dikatakan kalamullah. Tapi Quran tu ialah kalamul lafzi, yang menunjuk di atas sifat kalam yang ada di zat Allah Ta'ala. Dia tu yang menunjuk di atas sifat kalam, yang berdiri, yang ada di zat Allah Ta'ala. Gitu. Lianna hazihi, kerana bahawasanya ini mana al-alfaza asy-syarifata. Lianna hazi, kerana bahasa ini al-alfaza asy-syarifata, hadisatun, ialah baharu. Hadisatun, ialah baharu. Jadi Quran tu lafaz-lafaz dia ada baris, ada dulu, ada kemudian, tu baharu. Dalam tu disebut walizalika la yajuzu an yuqal Quran makhluqun au kalamullahi makhluqun wa qad imtahana katsirun. La yajuzu an yuqala al-Qur'anu hadisun au kalamullahi hadisun, li'annahu wa in kana al-murad bi hadhihi al-alfaz lakin yuhamu as-sifatu al-qadimatu, walidzalika la yajuzu an yuqala al-Qur'an makhluqun au kalamullahu makhluqun. Waqad imtahana katsirun minal ulama'i 'alal qawli bi khalqil Quran. Quran jadi tak harus kita nak kata Quran tu ialah makhluk. Quran tu ialah baharu. Tak harus, takut diwahamkan. Sifat yang qadimah. Takut bila kita sebut Quran tu makhluk, orang awam waham kata sifat kalam tu ialah baharu. Orang awam lah. Jadi apa? Jadi waham. Jadi kesamaran macam tu. Jadi sebab itulah disebut Quran tu kalamullah yang qadim. Tapi tepat kita mengaji ni supaya kita tak mengaji ilmu usuluddin, bolehlah kita sebut Quran tu ialah makhluk. Quran tu ialah baharu. Sebab apa? Quran tu berhuruf, bersuara. Baharulah. Yang qadimahnya mana? Yakni sifat kalam yang berdiri di zat Allah Ta'ala, tu berqadim. Adapun Quran tu yang menunjuk sahaja di atas sifat kalam Allah Ta'ala yang ada di zat Allah Ta'ala. Yang mana Jibril dengar, Jibril faham makna Al-Quran, lalu disuruh Jibril ambil lafaz-lafaz Al-Quran tu di Lauh Mahfuz, lalu dibawa turun ke Baitul Izzah, langit dunia lah. Kemudian diturun kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur. Itu Quran. Jadi Quran tu ada dulu, ada kemudian. Jadi di segi tu Quran tu ialah baru. Tapi kalau kita sebut Quran tu baharu, Quran tu makhluk, takut diwahamkan. Takut orang waham kata sifat Allah Ta'ala ni, sifat kalam Allah Ta'ala pun baharu juga. Takut lagu tu wasifatu al-qa'imatu, wasifatu al-qa'imatu, dan bermula sifat yang berdirilah ia sifat.
Wasifatu al-qa'imatu, dan bermula sifat yang berdirilah ia sifat, bizatihi ta'ala, dengan zatnya Allah Ta'ala, qadimatun, iaitu qadim. Lafaz-lafaz tu iaitu baharu. Sifat yang berdiri di zat Allah Ta'ala itu qadim. Lagu tu. Wa hazihi, dan bermula ini mana? Ini kata al-alfazu asy-syarifatu al-munazzalah. Ialah Quran lah. Mustamilatun, ialah melengkapi ia hazihi. Mustamilatun, ialah melengkapi ia hazihi, ala taqaddumin, di atas dahulu. Kita tengok Quran tu lafaz-lafaz ada dulu, wa ta'akhurin, ada kemudian. Tu. Wa i'rabin, ada i'rab, wa suwarin, ada surah-surah, wa ayatin, ada ayat-ayat. Wa sifatul qadimatu, dan bermula sifat yang qadimah, khaliyatun, ialah sunyi lah ia sifatun as-sifatu al-qadimatu, an jami'i zalika, daripada sekalian demikian itu mana? Taqaddubin wa ta'akhurin wa i'rabin wa suwarin wa ayatin. Tu. Wasifatul qadimatu, dan bermula sifat yang qadimah, ini sifat kalam yang ada di zat Allah Ta'ala tu, khaliyatun, ialah sunyilah ia sifatul qadimah, an jami'i zalika, daripada sekalian demikian itu taqaddumin wa ta'akhurin wa i'rabin wa suwarin wa ayatin. Falaisa fiha, maka tidak adalah padanya as-sifati al-qadimati. Falaisa fiha, maka tidak adalah padanya as-sifati al-qadimati ayatun wala suwarun, tidak ada ayat, tidak ada surah-surah, wala i'rabun, tidak ada i'rab. Di anna hazi, kerana bahasa ini al-ayatu wa ma'utifa 'alaiha. Li anna hazi, kerana bahasa ini al-ayatu wa ma'utifa 'alaiha, takunu, adalah ia haziru, lil kalami, bagi kalam, al-mustamili, yang melengkapilah ia kalam, ala hurufin, di atas huruf, wa aswatin, dan suara-suara. Wasifatul qadimatu, dan sifat yang qadimah, sifat kalam yang berdiri di zat Allah Ta'ala tu, munazzahatun, ialah suci lah ia sifatun qadimah tu, anil hurufi, daripada huruf, wal aswati, dan suara-suara, kama taqaddama dhikru. Jadi lafaz-lafaz Quran tu ada dulu, ada kemudian, ada i'rab, ada bina, ada nama-nama surah, ada ayat, itu semua baharu. Ada pun sifat kalam yang berdiri di zat Allah Ta'ala tu, yang ada di zat Allah Ta'ala, itu qadimah. Hanya Quran tu ialah kalamul lafzi, yang menunjuk di atas sifat kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi tempat orang awamnya kita sebut Quran tu ialah kalamullah, kalam Allah. Tapi tempat kita belajar, tak apalah, kita tahulah huruf suara tu itu hadisatun, ialah baharu, ialah makhluk. Walaysat hazihil alfazu asy-syarifatu, walaysat, dan tidaklah, hazihil alfazu asy-syarifatu, ini lafaz-lafaz yang mulia tu, dalatun, menunjuklah ia al-alfazu asy-syarifatu ala sifatil qadimati, di atas sifat yang qadimah. Bimakna, dengan mana, anna sifatal qadimata, dengan bahawa sifat yang qadimah, tufhamu, difaham akan dia, akan as-sifatul qadimah, minha, daripadanya al-alfaz asy-syarifata. Bal, bahkan, ma yufhamu, barang yang dipaham akan kemah, ma yufhamu, barang dipaham akan kemah, min hazil alfazi, daripada ini lafaz-lafaz,
musawin, bersamaan, lima yufhamu, bagi barang, yufhamu, yang difaham akan kema, minas sifatil qadimati, dari sifat yang qadimah, minas sifatil qadimati, dari sifat yang qadimah. Lau kushifa anna, jikalau dibuka daripada kita, al hijabu, akan hijab, sami'naha, nasa mendengar oleh kami akan dia, akan sifat al-qadimah. Sami'naha, nasa mendengarlah oleh kita akan dia akan sifat al-qadimah. Fahasiluhu, maka hasilnya, kesimpulannya, al-mazkur min qawlihi bal yufhamun. Wa fahasiluhu, maka hasilnya, kesimpulannya, al-mazkur min qawlihi bal ma yufhamun, annal alfaza, bahawa lafaz, hazihi, yang ini, al-musyaru ilaiha, hazihi al-musyaru ilaiha, yang di al-musyaru ilaiha, yang diisyaratkan kepadanya al-alfaz, tadullu, menunjuklah ia al-alfaz, ala ma'nan, di atas makna. Wahazal makna, dan bermula ini makna, wahazal makna, dan bermula ini makna, musawin, ialah bersamaan, lima yufhamu, bagi barang dipahamkan kema, minal kalami al-qadimi, daripada kalam yang qadim, al-qaimi, yang berdirilah ia kalam, bizatihi ta'ala, dengan zat Allah Ta'ala. Nah, jadi lafaz-lafaz yang syarifah, lafaz-lafaz yang mulia ni Al-Quran lah. Nah, dia tu ialah yang menunjuk di atas sifat kalam yang berdiri di zat Allah Ta'ala. Itu. Nah, fahris, maka jaga olehmu, fahris, maka jagalah olehmu, nah, ala hazal farqi, di atas ini perbezaan. Fa innahu, maka sesungguhnya, al-hal wa sya'na, yaghlatu, salah, fihi, padanya hazal, kasirun, oleh kebanyakan, wa yusamma, dan dinamakan, kullun, akan tiap-tiap, minas sifatil qadimati, dari sifat-sifat yang qadim, daripada sifat yang qadimah, wal alfazi asy-syarifati, dan lafaz-lafaz yang syarifah, yang mulia, Qur'anan, Qur'an, wa kalam Allah, dan kalam Allah. Quran sebab dia tu menunjuk di atas sifat kalam yang berdiri, yang ada di zat Allah Ta'ala, maka dikatakan Quran tu kalamullah. Illa, melainkan, lakin, tetapi, illa, melainkan, lakin, tetapi, annal alfaza, bahawa lafaz-lafaz, asyarifata, yang mulia, makhluqatun, ialah makhluqah. Lafaz tu makhluk, sebab ada huruf, ada suara, ada dulu, ada kemudian. Makna tu yang kata qadiman, qadimatan, yang menunjuk di atas sifat kalam yang berdiri di zat Allah Ta'ala tu. Ada pun lafaz dia baharu, sebab ada huruf, ada suara, ada dulu, ada kemudian, ada i'rab. Nah, ada pun makna. Nah, makna dia tu yang menunjuk di atas sifat kalam yang berada di zat Allah Ta'ala, yang tu qadimah. Maktubatun, ditulis akan dia, akan al-alfaz, maktubatun, ditulis akan al-alfaz, fil lauhi al-mahfuzi, pada lauh mahfuz. Jibril dengar sifat kalam Allah Ta'ala, nah, lalu dipaham akan makna dia, dipaham akan makna Quran. Jibril dengar sifat kalam Allah,
Lalu dipaham makna dia akan Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala perintahkan Jibril ambil lafaz-lafaz Al-Quran pada Lauh Mahfuz, lalu diturunkan di Baitul Izzah. Malaikat tulis dalam suhuf dan helaian kertas, lalu diturunkan pada Nabi Muhammad secara berperingkat. Lagu tu nazala biha, membawa turunlah dengannya al-alfaz. Nazala biha, membawa turunlah dengan dia al-alfaz Jibrilu alaihi salam, oleh malaikat Jibril alaihi salam, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da an nuzilat, selepas diturun akan al-alfaz, ba'da an nuzilat, selepas diturun akan al-alfaz, fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar, fi baitil izzati, pada Baitul Izzah. Baitul Izzah tu huwa, mahallun, ialah tempat fis sama'i dunia, satu tempat di langit dunia, tu Baitul Izzah. Kutibat, ditulis akan dia akan al-alfaz fi suhufin, pada suhuf, pada helaian kertas. Wa wudi'a, dan diletak akan dia akan suhuf tu fi Baitul Izzah. Wa wudi'a, dia letak akan dia akan suhuf tu fi Baitul Izzah. Wa qila nazalat, turunlah ia al-alfaz fi Baitul Izzah, pada Baitul Izzah, duf'atan wahidatan, sekaligus. Duf'atan wahidatan, sekaligus. Summa nuzilat, kemudian diturun akan dia akan al-alfaz alaihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi 20 sanatan, pada 20 tahun, selama 20 tahun. Diturunkan selama 20 tahun. Di situ ada khilaf ulama lah. Kalau dia tengok dalam Durus Samin, dia cerita lagu tu lah. Jibril dengar kalam Allah Ta'ala, dipaham akan makna Quran. Lalu Allah Ta'ala perintahkan Jibril dengan perantaraan malaikat Israfil mengambil akan lafaz-lafaz Quran daripada Lauh Mahfuz, dibawa turun ke Baitul Izzah, dibacakan kepada malaikat satu persatu, ditulislah suhuf, lalu diturunkan kepada Nabi secara berperingkat. Gitu. Waqila, dan kata qil, fi nuzilat fi 23, diturunkan selama 23 tahun. Waqila fi 25, pada 25 tahun. Ini maknanya ada khilaf lah di antara ulama . Ada kata 20 tahun, ada kata 23, ada kata 25 . Waqila, dan kata qil, kana, adalah ia al-mazkur minal al-fasri, yanzilu, turunlah ia fi Baitul Izzah, pada Baitul Izzah, fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar, biqadrima, dengan qadar barang, biqadrima, dengan kadar barang, yanzilu, turunlah ia kulla sanatin, pada tiap-tiap tahun. Walam yanzil, dan tidak turunlah ia al-alfaz fil Baitul Izzah, pada Baitul Izzah, duf'atan wahidan, sekaligus. Bahkan turun di Baitul Izzah secara berperingkat juga, kata setengah ulama. Walladhi nazala, wal Qur'anul ladzi nazala, dan bermula Quran yang turunlah ia Al-Quran, alaihi, di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-lafzu, ialah lafaz, wal ma'na, dan makna. Turun lafaz dan makna. Wa qila, dan kata qil, nazala alaihi, turunlah di atasnya Nabi tu al-ma'na faqat, makna sahaja, aiduna lafzi. Al-ma'na faqat, aiduna lafzi. Wa ikhtalafal qailuna, dan bersalahanlah oleh orang yang berkata bihaza, dengan ini allazi nazal alaihi, bihaza, dengan ini allazi nazal alaihi, bihaza, dengan allazi nazal alaihi. Ada khilaf ulama lah.
Faqala ba'duhum, maka telah berkata oleh setengah mereka itu al-ulama lah, abbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ma'na bil alfazi. Abbaran Nabiyu, telah menutur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbaran ibarat menutur, anil makna, daripada makna, anil makna, daripada makna. Makna mana? Makna ay anil makna alladhi nazala alaihi, anil makna ay alladhi nazala alaihi bil alfazi, dengan lafaz-lafaz, bil alfazi, dengan lafaz-lafaz, min indihi, dari sisinya Nabi, min indihi, dari sisinya Nabi. Wa qila, dan kata qil, alladhi abbara anhu, yang alladhi abbara, yang menuturlah daripadanya al-alfaz, alladhi abbara anha, yang menuturlah daripadanya al-alfaz, Jibril alaihi salam, oleh Jibril alaihi salam. Wa tahqiqu ay wa qawlu al-muhaqqaqu, dan perkataan yang ditahqiqkan, yang sebenar, annaha, bahawasanya al-alfaz, nuzilat, diturunkan ke al-alfaz, lafzan wa ma'nan, lafaz dan makna, lafzan wa ma'nan, lafaz dan makna. Ini qaul yang tahqiq. Qaul yang tahqiq kata diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam makna dan juga lafaz. Ini ada khilaf ulama lah, sama ada turun lafaz saja ke, ataupun makna ke, ataupun turun kedua-duanya, tu ada khilaf ulama lah. Jadi hak kita nak fahamnya Al-Quran tu ialah kalamul lafzi. Lafaz Al-Quran tu makhluk baharu. Tu Quran tu menunjuk di atas sifat kalam yang berdiri di zat Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dia tu makhluk, lafaz, huruf, suara, ada tu baharu. Fasifatu al-qa'imatu, maka bersifat yang berdirilah ia sifat bizatihi ta'ala, di zat Allah ta'ala, qadimatun, itu baharu, iaitu qadimah. Laisat, tidaklah ia sifat biharfin, huruf, walau sautin, dan tidak suara. Yang tu qadimah. Hak berhuruf bersuara tu, yang tu baharu. Ada huruf Al-Quran kan, ada huruf, ada suara, dan itu baharu. Quran tu menunjuk di atas sifat kalam yang ada di zat Allah Ta'ala. Wastashkala al-mu'tazilah, dan membuat muskilah oleh mu'tazilah, wujuda kalamin, akan ada kalam, min ghairi hurufin, daripada ketiadaan huruf. Mu'tazilah kata ada ke kalam tak ada huruf? Mu'tazilah ada dah. Mu'tazilah kata ada ke kalam daripada ketiadaan huruf dan suara. Fa ajaba ahlus sunnati, maka menjawab ahli sunnah, bi anna hadisan nafsi, dengan bahawasa hadisan nafsi, kalamun, ialah kalam. Hadisan nafsi, cakapan hati kita. Hadisan nafsi ni mana cakapan hati kita. Kalamun ialah kalam.
yatakallamu bihi, yang berkata-kata dengan dia dengan kalam, asyakhsu oleh seorang, fi nafsihi pada dirinya seorang, min ghairi harfin berkata huruf, wala sautin dan tidak ada suara. Kalau Mu'tazilah kata dia kata tu dia kata kalam tak ada suara, muskil. Kalam mesti ada suara, ada huruf. Kenapa kalam tak ada suara huruf? Kita bercerita kat dia, ada pada diri kita hadisun nafsi, cakap dalam hati. Cakap dalam hati ada huruf tak? Ada suara? Tu tak ada. Tu kalam makhluk. Hadisun nafsi, hak cakap dalam diri kita ni, tak huruf, tak bersuara. Itu. Faqad, maka sesungguhnya wujida kalam, didapatkan kalam, min ghairi harfin, daripada ketiadaan huruf, wala sautin, dan kena suara. Walaisa muradu ahli sunnati, dan bukanlah kehendak ahli sunnah. Walaisa muradu ahli sunnati, dan bukanlah kehendak ahli sunnah, tashbihu kalami, menyerupai kalamnya Allah Ta'ala, bihadisi nafsi, dengan cakapan dalam hati. Bukan nak serupakan sifat kalam Allah Ta'ala tu dengan hadis nafsi, tidak. Tak boleh serupa sifat kalam Allah Ta'ala qadim, hadis nafsi tu baharu. Cuma nak serupa dari pihak mana? Dari pihak tak ada huruf, tak ada suara. Dah orang kata macam mana kalam tapi tak huruf suara? Kita boleh bagi dalil kat dia bahawa hadis nafsi, cakapan dalam diri kita juga, tidak ada huruf, tidak ada suara. Gitu. Lianna kalamahu ta'ala, dengan kerana bahawa kalam Allah Ta'ala qadimun, ialah qadim. Wa hadisun nafsi hadisun, dan hadisun nafsi itu hadisun. Bal muraduhum, bahkan kehendak mereka itu ahli sunnah, ar-radda akan ra' alal mu'tazilati, di atas puak mu'tazilah, fi qaulihim, pada kata mereka itu mu'tazilah, la yujadu kalamun, tidak didapatkan kalam, min ghairi harfin wala sautin, daripada kedua huruf dan suara. Mana boleh kalam tapi tak huruf, tak suara? Mu'tazilah kata gitu nah. Maka dijawab, tengok hadis nafsi kita hak makhluk ni pun tak berhuruf, tak bersuara. Apa nak pelik sebab kata Tuhan ada tapi tak bertempat, pelik kita roh kita duduk mana pun kita tak tahu tempat. Tuhan bertempat kita tahu tempat mana. Tak pelik gitu nah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa dalilu wujubil kalami, dan bermula dalil wajib kalam, wajib bersifat kalam, lahu baginya Allah Ta'ala, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Faqad asbata, maka setelah sabit, li nafsihi, bagi dirinya, faqad asbata, maka setelah sabitlah ia, ya Allah, telah sabit dan menetaplah ia, ya Allah. Mana dia ni? Li nafsihi, bagi dirinya Allah, kalaman, sifat kalam. Wal kalamu, dan bermula kalam, yata'allaqu, bertakluklah ia, ya kalam, bima yata'allaqu, dengan barang yang bertakluklah dengannya al-ilmu, oleh sifat ilmu. Mana minal wajibi wal jaizi wal mustahili. Lakin ta'alluqul ilmi, tetapi ta'alluq ilmu, biha salasah, wajib, jaiz, mustahil. Lakin ta'alluqul ilmi, tetapi ta'alluq ilmu, biha, dengannya, ni as-salasah tu, ta'alluqa inkisyafin, akan sebagai ta'alluq inkisyaf, bimakna annaha, dengan makna bahawasanya as-salasah munkasyifatun, nyata, lahu baginya Allah Ta'ala, bi ilmihi, dengan ilmunya Allah Ta'ala.
wa ta'alluqul kalami, dan bermula ta'alluq kalam biha bi as-salasah, yakni wajib, jaiz, mustahil. Ta'alluqu dilalatin, ialah ta'alluq dilalah, bimakna annahu, dengan makna bahawasanya sya'an, lau kushifa anna, jikalau dibukakan daripada kita al-hijabu, akan hijab, wa sami'na, nasa mendengar oleh kita al-kalama al-qadima, akan kalam yang qadim, la fahamnaha, nasaya kita faham akan salasah, minhu, daripadanya nya Allah, minhu, daripadanya nya Allah, la fahamnaha, nasa fahamlah oleh kita akan salasah, minhu, minallahi. Nah, jikalau dibukakan hijab, maka kita dapat dengar kalam Allah Ta'ala. Jadi cukuplah dulu sekadar itu, wallahu a'lam. Tu